Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam Maharat Al-Quran bagi tingkatan 5. Hari ini, kali ini kita akan masuk tajuk yang keempat, Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat, Tarjamatul Imam Ibn Amir Asy-Syami, biografi bagi Imam Ibn Amir Asy-Syami. Mana dalam tajuk ni kita akan cerita tentang biografi Imam Ibn Amir dan juga rawi-rawi dia. Kemudian kita akan tengok pula manhaj bagi Imam Ibn Amir, insyaAllah. Jadi kita tengok dulu Tarjamatul Imam Ibn Amir Asy-Syami wa rawiyai. Biografi bagi Imam Ibn Amir Asy-Syami dan rawi-rawinya. Ibn Amir adalah imam qiraat bagi penduduk Syam. Dia adalah sumber ataupun guru ataupun imam bagi penduduk Syam. Okey, tengok nama dia. Nama dia Abdullah bin Amir al-Yahsabi. Abdullah bin Amir al-Yahsabi. Al-Yahsabi ni nisbah kepada keturunan dia lah. Yahsab tu dia punya nama keturunan dia. Al-Yahsabi. Okay. Kunyah dia Abu Imran ataupun Abu Nuaim. Abu Imran ataupun Abu Nuaim. Kalau keluar dalam periksa, dia minta kunyah Ibn Amir, pelajar boleh bagi salah satu. Bagi Abu Imran ataupun Abu Nuaim. Nak bagi dua-dua pun tak ada masalah. Tapi markah dia satu jugalah. Bagi satu dapat satu, bagi dua pun dapat satu juga. Boleh pilih salah satu ataupun bagi dua-dua pun tak ada masalah. Seterusnya, Tarikhul Milad. Al-Imam Ibn Amir dilahirkan pada sanah 21 minal hijrah. Pada tahun 21 hijrah. Tahun 21 hijrah. Kalau pelajar-pelajar perasan dengan tarikh semua imam-imam qiraat yang 7 ni, Imam Ibn Amir adalah yang paling tua. Yang paling tua dari kalangan imam-imam qiraat yang 7. Ibn Amir ni dia yang paling tua. Dan Imam Ibn Amir juga adalah imam qiraat yang mempunyai sanad paling tinggi di antara 7 imam qiraat. Dia yang paling tua dan paling tinggi sanad dia. Apa maksud paling tinggi sanad tu? Maksudnya dia paling hampir dengan Nabi. Sebab dia ambil bacaan daripada Al-Mughirah bin Shihab. Ibn Amir ambil bacaan daripada Al-Mughirah bin Shihab. Nanti bila kita dah habis bab qiraat ni, kita akan masuk bab resam. Resam Uthmani, kita akan jumpalah Al-Mughirah bin Shihab ni. Iaitu salah seorang daripada sahabat yang dihantar oleh Sayyidina Uthman ke Syam untuk mengajar Al-Quran, untuk menjadi sumber ataupun guru ataupun imam kepada penduduk Syam. Maksudnya penduduk Syam tu dia punya sumber dia ataupun guru dia adalah daripada Al-Mughirah bin Shihab yang Sayyidina Uthman hantar. Dia hantar dengan mashaf, nanti kita akan jumpalah, kita ceritalah panjang lepas ni. Cumanya nak beritahu
Al-Mughirah bin Syihab ni dia adalah salah seorang daripada sahabat yang diutuskan ke negeri Syam untuk menjadi imam bacaan ataupun guru Quran kepada penduduk Syam. Jadi Ibnu Amir ni dia jumpa Al-Mughirah ni untuk ambil bacaan. Kemudian Al-Mughirah pula dia ambil bacaan daripada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ambil daripada Nabi. Jadi jarak antara Ibnu Amir dengan Nabi ni 2 orang sahabat. Rapatlah, dekat. Okay. Itu maknanya tinggi sanad tu. Sanad yang paling tinggi maksudnya antara dia dengan Nabi tak ramai perantaraan. 2 orang. Okay. Sahabat-sahabat lain pun dekat juga. Maaf, bukan sahabat apa? Imam qiraat lain pun dekat juga. Tapi diorang mungkin ada 3 orang. Di antara diorang dengan Nabi kan. Ada 3 orang sahabat. Sebelum jumpa Nabi tu ada perantaraan 3 orang sahabat atau 4 orang sahabat. Tapi Imam Ibn Amir ni 2 orang je. Jadi dia mempunyai sanad yang paling tinggi di kalangan 7 imam qiraat ni lah. Okay. Jadi Ibn Amir ini juga adalah generasi tabi'in. Ibn Amir adalah generasi tabi'in. Dan dia tarikhul wafat. Okay, tarikhul wafat pada sanah 18 wa mi'ah minal hijrah. Pada tahun 118 hijrah. Okay. Seterusnya, rawi dia yang masyhur, rawi Ibn Amir ada 2 orang. Hisham dan Ibn Zakwan. Inilah 2 rawi Imam Ibn Amir yang masyhur. Okay. Kita tengok nama Al-Imam Hisham. Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar. Kemudian kunyah dia. Kunyah dia adalah Abul Walid. Okey, tarikhul milad. Kita tengok tarikh lahir dia. Pada tahun 53 wa mi'ah. 53 wa mi'ah minal hijrah. Tahun 153. Jadi memang confirm lah dia tak jumpa Ibn Amir. Sebab Ibn Amir dia wafat tahun 118. Jadi Imam Hisham ni, jadi Hisham dia ambil bacaan dengan Ayyub bin Tamim. Ayyub bin Tamim. Anak murid kepada anak murid Imam Ibn Amir. Jauh lah. Ayyub bin Tamim ni diambil daripada Yahya bin Harith Az-Zimari. Yahya bin Harith Az-Zimari ambil daripada Ibn Amir. Maksudnya selang 2 orang anak murid nak sampai Ibn Amir. Okay, jadi Hisham ni diambil bacaan daripada anak murid punya anak murid Ibn Amir. Jauh. Walaupun macam tu, walaupun begitu, Hisham adalah rawi Ibn Amir yang pertama. Kenapa tak Yahya Az-Zimari? Kenapa tak Ayyub bin Tamim? Okay. Berdasarkan apa? Berdasarkan dia punya masyhur dia, kehebatan dia, dari segi ilmu dia, dari segi pengaruh dia. Banyaklah, hebatlah Imam Hisham ni. Dari sudut ilmu qiraat dia tak dia tak ambil bacaan Ibn Amir saja, dia ambil juga bacaan Nafi' daripada anak murid. Daripada anak murid Imam Nafi'. Maksudnya dia tahu 2 bacaan lah, Ibn Amir dan Nafi'. Tu dari sudut ilmu qiraat. Dari sudut ilmu yang lain pun dia hebat juga. Contoh dari segi ilmu hadis, kredibiliti dia dalam bidang hadis ni memang diiktiraf lah. Diiktiraf oleh ilmuwan hadis. Dia punya hebat ilmu dia ni, dia cerita dia sendiri beritahu
Dia kata aku dah 20 tahun tak sediakan teks untuk khutbah. Ha, maksudnya ilmu dia dalam kepala dah semua. Ha, alim lah. Ha? Jadi dia alim. Sampai kalau dia nak berkhutbah tu, dia terus spontan je. Dia tak perlu nak karang, tak perlu nak sediakan teks. Okay. Kemudian ada juga yang mengatakan, contoh Al-Asbahani. Kalau belajar Qiraat 10 akan jumpalah Al-Asbahani ni. Okay. Asbahani kata Allah rezekikan pada Hisham ni umur yang panjang. Umur dia panjang. Hisham ni umur dia panjang. Tapi dia punya akal dia sihat lagi. Walaupun umur yang panjang tapi akal dia sihat lagi. Hebat lah. Sebab ada juga ulama dia bila dah tua dia jadi pelupa. Okay. Tapi Allah kurniakan pada Hisham ni ilmu, umur dan akal yang sihat. Ada anak murid dia cerita, ni Imam Hisham sendiri beritahu, dia kata aku minta 7 benda dekat Allah. 7 benda aku minta dekat Allah. 6 Allah makbulkan. 1 lagi aku tak tahu. Apa dia? Dia kata yang pertama aku minta supaya Allah jadikan aku ni seorang yang membenarkan hadis Nabi. Allah makbulkan. Dan dia juga jadi perawi hadis dan diiktiraf oleh ulama hadis sebagai seorang yang thiqah. Kemudian aku minta dekat Allah supaya aku boleh tunaikan haji. Allah makbulkan. Kemudian yang ketiga, aku minta supaya Allah kurniakan aku 1000 dinar yang halal. Allah makbulkan. Kemudian yang keempat, aku minta supaya Allah supaya manusia datang dekat aku ambil ilmu. Allah makbulkan. Memang betul lah. Mana pada masa tu Imam Hisham ni adalah tumpuan orang ramai dekat Damsyik tu. Dia memang tumpuan orang menuntut ilmu sebab dia alim. Kemudian yang kelima, aku minta supaya aku boleh berkhutbah dekat mimbar Masjid Damsyik. Damsyik masa tu adalah tumpuan ulama. Damsyik tu adalah tumpuan ulama, tempat tumpuan para ulama. Jadi kalau dapat berkhutbah dekat Masjid Damsyik tu memang orang yang hebat lah. Bukan calang-calang orang lah. Pun Allah makbulkan. Berapa? 6. Okey, yang ketujuh aku tak tahu. Sebab apa? Yang ketujuh, aku minta supaya Allah ampunkan aku dan ibu bapa aku. Yang tu aku tak tahu. Memang kita tak tahulah. Kan? Kita pun takkan tahu. Tapi nak ceritanya, itu Imam Syam sendiri yang cerita lah. Okay? Kemudian, tarikhul wafat. Hisham, dia wafat pada tahun 46 wa mi'atin. Sana 46 wa mi'atin minal hijrah. Tahun 246 hijrah. Kalau kira situ, dia meninggal umur dia 93. Hampir 100 tahun lah. Hampir 100 tahun tu yang dia kata tadi. Allah kurniakan dia umur yang panjang tu. Kan? Okay. Okay, seterusnya. Rawi Imam Ibn Amir yang kedua. Al-Imam Ibn Zakwan. Al-Imam Ibn Zakwan. Okay, nama dia Abdullah Ibn Ahmad Ibn Bashir Ibn Zakwan. Abdullah Ibn Ahmad Ibn Bashir Ibn Zakwan.
Kunyah dia maaf. Oh, silap. Silap pula situ Tak perasan pula tadi. Dia bukan Abu Walid. Abu Walid ni Hisham ni. Dia Abu Amr. Abu Amr. Minta maaf Jadi pelajar-pelajar boleh rujuk nota. Tengok nota, tengok buku teks, tengok tu. Dia bukan Abu Walid Abu Amr. Okay, nanti boleh tengok dia ni. Saya padam dah ni Saya buat garis sini. Okay. Rujuk balik nota, rujuk balik buku dengan gugu. Rujuk balik dengan gugu tu. Abu Amr. Kunyah dia Abu Amr. Okay, tarikhul milad. Dia lahir pada tahun 73 wa mi'ah minal hijrah. Tahun 173 hijrah. Pun sama juga, dia tak sempat jumpa Ibnu Amir. Ibnu Zakwan juga dia ambil bacaan daripada Ayyub bin Tamim. Sama macam Hisham. Dia ambil daripada Ayyub bin Tamim, anak murid kepada anak murid Ibnu Amir. Anak murid kepada anak murid kepada anak murid Ibnu Amir. Ibnu Zakwan ambil daripada Ayyub bin Tamim. Ayyub bin Tamim ambil daripada Yahya bin Harith Az-Zimari. Yahya bin Harith Az-Zimari dia ambil daripada Ibnu Amir. Seterusnya, Imam Ibnu Zakwan ni, dia bukan sahaja ambil bacaan, bukan sahaja dia tahu qiraat Ibnu Amir. Dia juga ambil bacaan daripada anak murid Nafi'. Anak murid Imam Nafi'. Dan dia juga sempat jumpa dengan Al-Imam Al-Kisai. Dia sempat jumpa dengan Al-Imam Al-Kisai dan dia kata, aku duduk 7 bulan. Aku duduk 7 bulan dengan Imam Kisai. Dan aku khatam dengan dia banyak kali. Dia tak sebutlah banyak kali. Tapi lebih sekali lah, banyak kali. Kan? Aku duduk dengan Imam Kisai ni 7 bulan untuk baca Quran. Kemudian dia juga ambil bacaan dengan anak murid Imam Nafi'. Jadi dia tahu 3 qiraat lah sini. Dia ambil bacaan dengan Imam Ibnu Amir, Imam Kisai dan juga Imam Nafi'. Kita tengok, kemudian dia wafat pada tahun fi sanah isnatain wa arba'in wa mi'atain. Isnatain wa arba'in wa mi'atain minal hijrah. Pada tahun 242 hijrah. Ada riwayat kata dia wafat tu, dia meninggal tu 2 hari terakhir. 2 malam terakhir pada bulan Syawal. Dia meninggal. Ini saja secara ringkas biografi bagi Imam Ibnu Amir dan juga rawi-rawi dia. Minta maaf banyak-banyak. Kunyah tu terlupa. Sebab tadi copy paste, lupa pula nak edit kunyah tu kan. Jadi pelajar-pelajar boleh rujuk balik, tengok balik nota, tengok balik buku teks, dan latihan boleh rujuk dengan kedua halaqah masing-masing. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Kita akan sambung lagi pembelajaran kita pada akan datang. Dan kita akan sambung pula dengan manhaj Ibnu Amir insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.